Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak petang semalam melakukan penerbangan ihsan seorang pesakit dari Miri ke Kuching yang memerlukan rawatan segera. Menurut penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Farhan Sufian Borhan, pihaknya menerbangkan pesakit Dr. Lily Wong, 27 tahun yang dipercayai mengalami pendarahan dalaman dan memerlukan rawatan segera di Hospital Umum Sarawak. Penerbangan 3 jam dari Miri itu yang menggunakan helikopter bomba tiba di hangar Hornbill Skyways pada pukul 7.20 malam tadi. Ini antara misi penerbangan ihsan ketiga JBPM dalam membantu Jabatan Kesihatan Sarawak memindahkan pesakit kritikal untuk mendapatkan rawatan segera bagi menyelamatkan nyawa. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU sedia tangani kesesakan lalu lintas di persimpangan bulatan menghala ke Jambatan Tun Salahuddin susulan pemansuhan tol esok. Menurut Datuk Bandarnya, Datuk Abang Abdul Wahab Abang Julai, pihaknya telah mengenal pasti persimpangan yang mungkin mengalami kesesakan ekoran pemansuhan tol itu dan akan menempatkan anggota warden trafik sekiranya diperlukan. Jelasnya, pengguna Jambatan Tun Salahuddin yang menghubungkan kawasan selatan dan utara Bandaraya Kuching itu berkemungkinan bertambah terutamanya pada waktu puncak dengan sesi persekolahan yang akan dibuka tidak lama lagi. Beliau optimis kesesakan itu mampu ditangani oleh Warden Trafik DBKU seramai 24 orang bagi memastikan kelancaran lalu lintas. Datuk Abang Abdul Wahab memberitahu demikian ketika dihubungi RTM mengenai kesan pemansuhan tol Jambatan Tun Salahuddin hari ini. Dalam pada itu, beliau juga menyifatkan pemansuhan tol tersebut merupakan satu hadiah besar bagi warga Kota Kuching, terutamanya yang tinggal di Putrajaya, termasuk di kawasan Santubong, Buntal dan Samariang. Ianya dilihat memberi kesan positif kepada pengurangan kos sara hidup yang kian meningkat bagi menampung keperluan lain seperti belanja sekolah anak-anak. Para nelayan mampu menjana pendapatan sampingan dengan menyewa bot-bot mereka kepada kaki pancing, terutama pada hujung minggu. Ia memandangkan aktiviti memancing semakin digemari selain kedudukan perkampungan nelayan seperti Kampung Telaga Air di Kuching yang strategik bagi aktiviti sedemikian, terutama orang luar dan pelancong. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Damai, Dr. Abdul Rahman Junaidi, kebanyakan nelayan kini telah menaik taraf bot mereka agar sesuai untuk menangkap ikan dan juga membawa kaki pancing ke laut. Selain itu, terdapat juga nelayan yang menyediakan perkhidmatan bot persiaran bagi pelancong menikmati keindahan alam semula jadi di sepanjang sungai. Kalau satu ketika dulu, dalam tempoh 20 tahun yang lepas, masyarakat nelayan menangkap ikan secara tradisional yang dilakukan oleh kebanyakan keluarga di sini. Tapi pada hari ini, generasi kedua mereka lebih gemar melakukan aktiviti-aktiviti sampingan lain daripada apa yang dilakukan oleh bapa mereka satu ketika dulu. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM selepas majlis penyampaian bantuan kembali ke sekolah peringkat Dun Pantai Damai dekat Telaga Air di Kuching. Berdasarkan melalui maklumat yang diperolehi, pada setiap hujung minggu, lebih 500 orang tiba di Kampung Telaga Air bagi mendapatkan perkhidmatan sewaan bot, melibatkan 10 kapal dan 50 bot kecil. Hubungan baik antara kerajaan negeri, kerajaan pusat dan syarikat berkaitan kerajaan GLC membolehkan rakyat di negeri ini menikmati bantuan kebajikan sama seperti negeri-negeri lain di Semenanjung dan Sabah. Ahli Dewan Undangan Negeri Sharifah Hasidah Syed Ahmad Ghazali berkata, jalinan kerjasama itu membuktikan bahawa kestabilan politik menjadi faktor utama penyumbang kepada keamanan dan perpaduan negara. Oleh yang demikian, semua masyarakat khasnya penduduk di negeri ini perlu bergandung bahu mengekalkan keharmonian sedia ada. Sharifah Hasidah berkata demikian pada majlis penyerahan sumbangan keperluan sekolah oleh PLAS Malaysia Berhad PMB dengan kerjasama Pusat Khidmat Ahli Parlimen P194 Putrajaya di Kuching. Sementara itu, Ketua Pegawai Operasi PLAS Malaysia Berhad berkata pihaknya memperuntukkan sebanyak RM2 juta untuk membeli keperluan persekolahan kepada murid-murid terpilih di seluruh negara. Seramai 1,000 pelajar dari 20 buah sekolah di Parlimen Putrajaya menerima keperluan persekolahan seperti pakaian sekolah, kasut sekolah dan peralatan sekolah dalam majlis tersebut. Masyarakat diseru agar mengekalkan kerjasama dan perpaduan sedia ada, terutama dalam menghadapi pilihan raya negeri yang akan diadakan tidak lama lagi. Ahli Dewan Undangan Negeri Lambir, Ripin Lamat berkata, sikap toleransi perlu diterapkan bagi mengukuhkan persefahaman antara kaum daripada dipengaruhi agenda yang boleh memecah belahkan rakyat.
Beliau berucap pada majlis sambutan Hari Krismas 2015 dan Ambang 2016, anjuran Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB cawangan N62 Lambir dimiri. Ripin yakin kerjasama padu rakyat dan kerajaan hari ini mampu merealisasikan agenda pembangunan sekaligus menjamin kestabilan politik di negeri ini. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan geran projek kecil luar bandar MRP kepada 8 buah gereja serta sijil dan cenderamata penghargaan kepada 13 orang ketua masyarakat yang telah bersara. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini, pada 2 petang, Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, Datuk Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar mengadakan lawatan kerja ke rancangan Tempatan Banjir RTB Kuching di kawasan Matang. Manakala pada 2 petang juga, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rohani Abdul Karim mengadakan lawatan mangsa kebakaran di Rumah Masjid Peruan Lingga Sri Aman. Dan akhir sekali pada 11 malam, Ketua Menteri Tan Sri Adnan Haji Satim menyempurnakan majlis pemansuhan tol Jambatan Tun Salaudin di Jambatan Tun Datuk Patinggi Abang Muhammad Salaudin di Kuching. Baik, saudara, demikian liputan acara dalam agenda hari ini. Ada untuk berita seterusnya kita bersama Faris di Angkasa Puri. Silakan.